Kenapa tidak diberikan kelulusan kepada semua 8.2 juta? Apa kejadah nak pergi minta bukti? Hai guys, terima kasih kerana memilih Mat Fast Berita Terkini. Sebagai tanda sokongan anda, sila tekan butang subscribe dan loceng untuk update terkini. Terima kasih. Apabila beliau mengatakan, ketika dalam ucapan beliau mengatakan 8.2 juta pencarum KWSP akan menikmati faedah apabila kerajaan membenarkan caruman mereka dikeluarkan. Kemudian beliau menyebut bahawa mereka yang terkesan termasuklah kategori mereka yang dibuang kerja, mereka yang diwajibkan bercuti, mereka yang pendapatannya tidak sesempurna dulu. Contohnya kalau dulu ada overtime, sekarang time PKP tak ada overtime. Okey, orang-orang ini dikatakan layak untuk mengeluarkan caruman mereka daripada akaun nombor 1. Tapi hari ini saya nak beritahu dengan Tengku Zafrul, saya nak beritahu dengan Muhyiddin, usahlah menipu rakyat. Kalau 8.2 juta saya nak beritahu, ini adalah angka yang membuktikan bahawa semua orang boleh mengeluarkan duit KWSP mereka. Kalau dia sebut 8.2 juta, rakyat biasa pun tak tahu pencarum KWSP ni, setahu saya ada 7 juta lebih. Tapi bila dia sebut 8.2 juta, maknanya semua orang boleh mengeluarkan duit caruman dia. Tetapi kalau semua orang boleh mengeluarkan duit caruman mereka, apa kejadahnya Tengku Zafrul dan Muhyiddin mengatakan hanya mereka yang terkesan yang boleh mengeluarkan duit caruman? Hari ini saya nak beritahu, sahabat-sahabat kita sudah pun berhubung dengan KWSP. Sudahlah pegawai-pegawai KWSP daripada satu KWSP ke satu KWSP, jawapan mereka berbeza satu sama lain. Ini jelas menunjukkan bahawa dari segi manajemennya, dari segi pengurusan polisi Kementerian Kewangan sendiri tidak selari dengan perbincangan mereka dengan apa yang telah pun diputuskan, dipersetujui di antara CEO KWSP dengan Menteri Kewangan sendiri. Sepatutnya sebelum membuat pengumuman pada petang Jumaat lepas, Tengku Zafrul sepatutnya sudah pun mempunyai garis panduan lengkap siapa yang benar-benar layak, siapa yang tak layak, dan dia sepatutnya mengumumkan jumlah mereka yang benar-benar layak. Dia tidak boleh umumkan 8.2 juta layak untuk mengeluarkan, kerana ini jelas mereka menipu. Saya dapati bahawa mereka tidak mempunyai cukup duit untuk membuat pembayaran yang hanya sekitar 4.8% daripada jumlah keseluruhan aset EPF ataupun KWSP. Sepatutnya kalau dia hanya nak membenarkan 4 juta yang mengeluarkan duit mereka, maka dia kena nyatakan 4 juta. Kenapa harus menipu ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional dengan mengatakan bahawa mereka akan membenarkan 8.2 juta, dan lepas itu mereka meletakkan syarat-syarat yang ketat yang akhirnya menyebabkan jumlah sebenar yang boleh mengeluarkan duit mereka daripada caruman KWSP ini tak sampai separuh daripada jumlah yang Tengku Zafrul nyatakan. Ini satu tindakan yang cukup tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh Menteri Kewangan, yang hari ini menyebabkan kepimpinan Barisan Nasional, MP-MP Barisan Nasional memberikan sokongan di peringkat dasar kepada belanjawan 2021, sedangkan hakikat dan realitinya mereka tidak pun mengotakan janji mereka untuk menunaikan dua permintaan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional dan juga BNBBC, iaitu pertama, moratorium secara automatik kepada semua, dan yang kedua,
kebenaran untuk pencarum KWSP untuk mengeluarkan duit maksimum RM10,000 secara one off daripada akaun satu mereka. Jadi ini bagi saya sangat tak bertanggungjawab. Daripada pemantauan kita, rakan-rakan yang telah menghubungi KWSP memberitahu bahawa KWSP meminta pertama mereka yang memohon ini perlu mengeluarkan bukti, sama ada bukti surat pemecatan. Dan kena ingat, saya juga hubungi, mereka kata pemecatan ini mestilah pemecatan yang berlaku selepas bulan Mac 2020. Maknanya mereka yang dipecat zaman Pakatan Harapan, kesan daripada Muhyiddin dan kerajaan lama dia, Mahathir, maka proses pembuangan kerja ni dah berlaku seawal bulan Mei 2018. Tukar kerajaan, contohnya macam saya, contohnya daripada kawan-kawan kita yang dibuang kerja kerana mereka adalah pegawai kontrak. Ramai orang-orang muda, termasuklah mereka yang mengundi Pakatan Harapan. Mereka ini hari ini bila cuba untuk mendapatkan moratorium, bila cuba untuk mendapatkan duit KWSP mereka sendiri, mereka tidak dibenarkan kerana syarat dia pertama dibuang kerja ketika bulan 3 dan ke atas, ketika musim Covid ini saja. Kedua, mereka yang diarahkan bercuti, cuti wajib, maknanya cuti tanpa gaji. Ketiga, mereka yang pendapatannya tidak sempurna, maknanya kalau dulu mereka berniaga sebelum bulan Mac 2019 perniagaan mereka bagus, tetapi selepas bulan Mac 2019 perniagaan mereka merosot. Saya nak beritahu bahalul-bahalul ni, minta maaf lah, ramai orang nasihat saya jaga bahasa, tapi kalau dah macam ni perangai, macam mana kita tak geram? Orang terkesan, ekonomi rakyat ini terkesan, bisnes merudum. Bukan hanya bulan Mac, bukan hanya bulan Mac. Kena ingat semua kontraktor-kontraktor yang berkhidmat zaman pemerintahan Barisan Nasional, mereka ini tidak dibayar oleh kerajaan Pakatan Harapan. Akibat dia apa berlaku? Duit mereka sangkut di Kementerian Kewangan. Lim Guan Eng tidak mau lepaskan. Payment yang projek yang di award zaman Barisan Nasional tidak dilepaskan. Akibat dia gaji tak boleh dibayar. Akibat dia, saudara, mereka tidak mempunyai rolling capital yang cukup untuk meneruskan perniagaan. Sepanjang 22 bulan zaman Pakatan Harapan ini telah memberikan kesan yang cukup parah, bukan hanya kepada para peniaga, tetapi termasuk pekerja-pekerja mereka sendiri. Jadi hari ini bila kerajaan mengatakan bahawa 8.2 juta pencarum boleh mengeluarkan duit KWSP mereka sendiri, kenapa tidak diberikan kelulusan kepada semua 8.2 juta? Apa kejadah nak pergi minta bukti-bukti yang kadang-kadang tak masuk akal macam ni? Kalau niat tu bukan untuk menipu, seperti mana yang Zafrul lakukan pada hari Jumaat lepas. Kalau tidak ada niat untuk menipu, tidak ada sebab KWSP nak minta slip gaji lama dan compare dengan slip gaji baru. Tidak ada sebab KWSP nak compare penyata kewangan lama dengan penyata kewangan baru. Kerana hari ini saya nak beritahu, semua orang terjejas akibat daripada kebobrokan kerajaan Pakatan Harapan, yang mana hari ini Perdana Menteri kita adalah sebahagian daripadanya. Ini pertama. Kedua, bila kita berhubung dengan pihak bank, berhubung soal moratorium, dia beritahu kelulusan ialah untuk pinjaman daripada bulan 10, bulan 11 dan bulan 12. Maknanya tuan-tuan, pengumuman baru saja dibuat. Pengumuman baru saja dibuat, tetapi moratorium itu kalau dipohon tuan-tuan, ia termasuk
untuk bulan 11, bulan 10, dan kalau kita mohon sekarang, maknanya kita cuma boleh dapat sebulan. Cuma boleh dapat sebulan, iaitu hanya moratorium untuk bulan 12. Apa kejadah je. Saya nak beritahu hari ni, kesan daripada kamu melarang rakyat daripada bekerja mulai bulan 3. Tak boleh keluar rumah, pendapatan tak ada. Bila pendapatan tak ada, apa jadi pada peniaga pasar malam? Mereka terpaksa menggunakan modal pusingan mereka untuk membeli beras, membeli nasi, untuk membagi anak makan. Bila tamat proses ini, PKP 6 bulan yang pertama, tuan-tuan fikir mereka ni terus recover daripada kerosakan yang telah kamu lakukan? No. Hari ini betul pintu perniagaan sudah mula dibuka, tetapi akibat daripada pelbagai sekatan-sekatan bodoh yang dilakukan oleh kerajaan PH 2.0, apa berlaku hari ini? Pendapatan peniaga-peniaga tidak sesempurna dulu. Jadi kalau betul nak bagi moratorium, bagi 6 bulan, baru mereka boleh recover. Kalau bagi 3 bulan, itu pun backdated, 2 bulan yang lalu. Maknanya kalau mohon sekarang, hanya boleh dapat moratorium untuk bulan 12 saja. Apa yang boleh dibantu kepada peniaga-peniaga dan rakyat yang terkesan akibat daripada COVID ini? Itu sebabnya saya nak beritahu, selain daripada itu juga, kena faham akibat daripada kegagalan Kerajaan Pakatan Harapan ini. Tuan-tuan, orang mula susah bukan ketika bulan 3. Orang mula susah semenjak kamu mengambil alih kerajaan. Tetapi bila nak memohon moratorium, syarat dia tidak boleh ada hutang dengan bank lebih daripada 3 bulan. Saya nak beritahu, yang mohon moratorium, yang betul-betul memerlukan moratorium, ialah mereka yang betul-betul sengsara. Kalau dah betul-betul sengsara, sebelum berlaku COVID pun, mereka ini sudah tak boleh bayar kereta lebih daripada 3 bulan. Tuan-tuan, ataupun 3 bulan dan ke atas, lebih daripada 2 bulan. Maka kenapa hari ini, bila kerajaan putuskan membenarkan diberikan moratorium, tetapi orang yang betul-betul susah ni tidak layak untuk memohon, kerana mereka mempunyai hutang dengan bank lebih daripada 2 bulan. Akibat dia, jika mereka tidak mempunyai kebenaran untuk mendapatkan moratorium, maka kesengsaraan mereka akan bertambah berlipat kali ganda. Dan akhirnya, bila kerajaan tidak boleh membantu dengan memberikan moratorium kepada golongan yang betul-betul terdesak. Ni belum saya cerita ada sebahagiannya yang bankrupt di kaki tangan awam. Kaki tangan awam bankrupt. Maka bank memotong setiap bulan daripada mereka-mereka yang bankrupt ini. Belum lagi saya cerita rakan-rakan kita yang terdiri daripada pesara-pesara memohon untuk mendapatkan moratorium, tapi tak dapat. Pesara-pesara kita mohon moratorium, tak dapat. Mohon bulan 10, tak dapat. Tiba-tiba masuk bulan 11, dipotong sekali 2. Bulan 10 kena potong, bulan 11 kena potong. Potong dalam 1 bulan. Tak boleh ke guna kebijaksanaan, potong setengah bulan pada bulan 11 dan setengah bulan lagi ambil pada bulan 12. Kalau dah tinggal gaji tu, kalau dah tinggal gaji tinggal 100 lebih, ada yang 200 lebih, apa mereka nak makan, tuan-tuan? Akibat daripada mengharapkan moratorium, last kali tak dapat. Dan ini belum kira lagi sahabat-sahabat kita yang bekerja. Ada di antara sahabat-sahabat kita masih bekerja, tetapi kerja tak seperti dulu. Dulu ada overtime, dulu ada klaim perjalanan, dulu ada pendapatan-pendapatan sampingan daripada kerja yang mereka buat. Tetapi saudara, bila mereka memohon untuk mendapatkan moratorium, mereka hanya diberikan 50% saja pengurangan. Maknanya 50% tetap kena bayar. Selepas dah tamat tempoh perjanjian sewa beli, mereka kena bayar lagi 50%
untuk 3 bulan yang mereka mendapat moratorium separuh ni. Ini akan lebih membebankan sahabat-sahabat kita. Jadi saya rayu kepada sahabat-sahabat daripada Barisan Nasional. Hari ini nampak jelas bahawa Muhyiddin Zafrul sudah pun mengencing kita, mengencing ahli-ahli parlimen, memberikan gambaran kononnya apa yang dipohon oleh ahli parlimen daripada Barisan Nasional, iaitu moratorium automatik. Kononnya dah dapat, rupa-rupanya tak dapat, tuan-tuan. Tidak ada sebenarnya moratorium automatik. Tidak ada. Peringkat awal kita percaya, walaupun kita tahu memang Muhyiddin ni kaki kencing, tak boleh percaya, kan? Tapi kita husnuzon. Kita mula dengan memberikan peluang untuk mereka membuktikan. Hari Jumaat mereka sebut, hari Sabtu sudah nampak, tuan-tuan, berputik usaha untuk mengencing rakyat ini berterusan. Saudara, itu sebab kita minta pada ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional, selagi mereka tidak memberikan kenyataan bahawa moratorium diberikan secara automatik kepada semua, dan kita minta supaya pihak bank tidak meletakkan sebarang syarat secara automatik, tak perlu nak pergi merayu, tak perlu nak kena merayu, bagi secara automatik macam mana kamu bagi ketika mula kita berhadapan dengan COVID pada bulan April hingga bulan September. Semua orang dapat secara automatik. Apa salahnya? Bagi pada semua. Hanya mereka yang mampu, yang tetap nak menunaikan, nak membayar ansuran bulanan kerana mereka mampu, kerana mereka tidak terkesan dengan COVID-19, kerana kehidupan mereka okey di zaman Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional ni, maka mereka berhak untuk membayar macam biasa. Tapi kalau orang yang betul-betul memerlukan, mereka tak mampu nak bayar, berikan saja secara automatik. Kalau kamu beri secara automatik seperti mana yang diungkapkan oleh Tengku Zafrul, ramai juga yang masih meneruskan bayaran. So biarkanlah pihak ini meneruskan bayaran. Ini tidak memberikan sebarang implikasi kewangan kepada Kementerian Kewangan. Tak macam apa ni KWSP. KWSP saya faham sangat. Muhyiddin dia umum nak buat tu, nak buat ini, mana duit dia nak cekau? Dia nak cekau duit KWSP kita. Tuan-tuan, itu sebab dia tak nak rilis secara automatik kepada semua pencarum. Dan bila kita tekan, bila BNBBC memberikan kata dua, dia memberikan harapan palsu, janji palsu.